Terima kasih Datuk Yang Ketua. Kerajaan prihatin Menteri Bijaksana. Soalan saya nombor 3. Ya, sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat dan Tuan Yang Di-Pertua. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian telah membuat pindaan Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966 atau Akta 118 pada tahun 2011 dan telah diwartakan pada tahun 2012 bagi menambah baik aspek perundangan dan penguatkuasaan ke atas syarikat pemaju yang tidak bertanggungjawab, termasuklah tindakan terhadap pemaju yang menyebabkan sesuatu pemajuan itu terbengkalai. Antara pindaan yang telah dibuat adalah seperti berikut. Pertamanya, peruntukan baru iaitu Seksyen 18A telah ditambahkan agar tindakan pendakwaan dapat diambil terhadap pemaju perumahan berlesen yang mengabaikan pemajuan perumahan selama tempoh 6 bulan secara berterusan atau menyebabkan suatu pemajuan perumahan terbengkalai. Kesalahan ini boleh dikenakan denda tidak kurang daripada RM250,000 tetapi tidak melebihi RM500,000 atau hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Yang kedua, peningkatan dalam deposit pemajuan perumahan daripada RM200,000 kepada 3% daripada jumlah anggaran kos pembangunan fizikal ke dalam akaun pemajuan perumahan. Yang ketiga, pembeli rumah diberi hak ataupun pilihan untuk membatalkan perjanjian jual beli atau SPA sekiranya tiada kemajuan di tapak dalam tempoh masa 6 bulan dari tarikh SPA ditandatangani. Yang keempat, meluaskan skop Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah TTPR bagi membolehkan pembeli rumah membuat tuntutan ganti rugi ke atas pemajuan tanpa lesen. Yang kelima, menaikkan kadar penalti maksimum dari RM20,000 kepada RM50,000 bagi kesalahan yang dibuat oleh pemaju, contohnya pemajuan tanpa lesen dan engkar award yang dikeluarkan oleh tribunal. Dan yang keenam, definisi pemaju perumahan telah diperluaskan merangkumi pelikuidasi liquidator supaya kewajipan pemaju perumahan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pelikuidasi. Melalui pindaan-pindaan Akta 118 ini, penguatkuasaan terhadap pemaju yang tidak bertanggungjawab dapat dijalankan oleh kementerian atau secara khususnya Jabatan Perumahan Negara dan industri perumahan secara keseluruhannya dapat diperkasakan. Walau bagaimanapun, pindaan-pindaan tersebut masih belum dikuatkuasakan kerana perlu dikuatkuasakan bersekali dengan Akta Pengurusan Strata 2013 iaitu Akta 757 dan Akta Hak Milik Strata Pindaan 2013 iaitu Akta 318. Ini adalah selaras dengan aliran baru proses pengeluaran hak milik strata serentak dengan milikan kosong atau vacant possession, dan sehubungan dengan itu semasa milikan kosong atau vacant possession itu atau kunci diserahkan kepada pembeli rumah, hak milik strata perlu diserahkan pada masa yang sama. Oleh itu ketiga-tiga pindaan Akta 318, Akta 118 dan Akta 757 ini perlu dikuatkuasakan secara serentak. Dan sehingga kini perundingan mengenai penguatkuasaan Akta 757 dengan semua kerajaan negeri telah pun selesai dijalankan oleh kementerian, dan seterusnya semua kerajaan negeri perlu membentangkan satu resolusi Dewan Undangan Negeri bagi memberi kuasa kepada Menteri KPKT untuk melantik pengurusi, timbalan pengurusi, anggota setiausaha, pegawai dan kaki tangan Tribunal Pengurusan Strata. Terima kasih, Tuan Yang Di-Pertua. Ya, terberau. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya percaya Yang Berhormat Menteri tahu bahawa kes yang saya rujukkan ialah kes rumah bangsa Kongsan di Taman Maustin. Jadi dalam kes itu saya dapati kerajaan seolah-olah macam harimau yang tidak berdiri. Walaupun kita dah cuba dengan sedaya upaya, tapi rumah itu tak siap lebih 10 tahun. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, sekiranya pindah itu dilaksanakan, bolehkah dikuasakan ke atas kes rumah bangsa itu? Dan walaupun pemaju sekarang sedang bina, tapi kemajuannya sangat lambat dan mereka tak boleh ikut jadual yang mereka janji itu. Apakah tindakan yang boleh diambil terhadap pemaju dan sama ada pembeli boleh dapat pampasan dah selepas projek disiapkan? Sekian, terima kasih. Terima
kasih Yang Berhormat. Saya faham ini adalah satu isu yang selalu dibawa oleh Yang Berhormat Tebrau dalam Dewan Yang Mulia ini, Tuan Yang Di-Pertua. Dan untuk makluman, kalau akta ini nanti dikuatkuasakan, saya kira kalau bersabit kesalahan kita akan ambil tindakan yang berpatutan. Tapi saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat Tebrau tentang status projek perumahan terbengkalai Taman Mount Austin, Johor Bahru, Johor ini. Untuk makluman, Jabatan Perumahan Negara telah membuat lawatan dan pemeriksaan di tapak projek pada 8 April 2015 untuk memantau kemajuan kerja tapak pembinaan dan memastikan pemaju menyiapkan kerja mengikut jadual program kerja yang telah dibuat. Berdasarkan pemeriksaan ini, Jabatan Perumahan Negara telah mendapati bahawa kemajuan kerja di tapak adalah seperti berikut. Blok 8 dan 9 telah pun selesai dan dalam proses untuk mendapatkan CFO, dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah memberikan sokongan. Tenaga Nasional Berhad telah memberi sokongan. Jabatan Landscape Majlis Bandara Johor Bahru juga telah memberikan sokongan. Itu untuk blok 8 dan 9 selesai. Untuk blok 4 dan 6 yang dijangka akan selesai pada Disember 2015 tahun ini. Dan untuk blok 1 dan 2 akan diselesaikan pada Disember 2016. Untuk blok 3 dan 5 dan 7 yang menjadi masalah mungkin kepada pembeli dan juga Yang Berhormat ialah blok 3, 5 dan 7 ini tidak akan dibina oleh pemaju seperti mana Yang Berhormat tahu, dan pembeli blok 3, 5 dan 7 akan diberikan unit-unit yang tidak terjual dalam blok 8. Jadi 147 pembeli untuk blok 3, 5 dan 7 yang tidak akan dibina ini nanti akan dipindahkan ke blok 8, dan kita telah berbincang dengan kerajaan negeri untuk menyelesaikan isu ini dalam masa yang terdekat. Terima kasih. Ya, sila. Belakang Kota Baru. Minta maaf Kota Baru. Masih PJ Selatan, kawan lama. betul. Tentang rumah terbengkalai ini yang saya rasa tidak dapat selesai dan berulang-ulang. Sampai kini banyak lagi rumah terbengkalai yang belum diselesaikan. Dan pada tahun 2000, kerajaan memperkenalkan konsep banner kemudian jual. Tapi selepas Yang Berhormat Menteri take over, konsep ini dibatalkan. Dan saya ingin merujuk pada negara lain seperti Taiwan dan juga Thailand. Mereka mempunyai konsep di mana mengenal konsep banner kemudian jual, dan mereka tak ada masalah tentang rumah terbengkalai. Dan Malaysia ni kes rumah terbengkalai berulang-ulang.